من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 55, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 55, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketua Malaikah. Ketua Malaikah tu tajuk dia. Dan ketua mereka itu malaikah, 4 malaikah. Ketua malaikah tu ada 4. Mana ketua malaikah? Iaitu Jibril. Jibril boleh, Jibril pun boleh. Jibril ataupun Jibril. Mikail, Israfil, Izrail. Ini ketua malaikah. Yang mana keempat-empat malaikah ini adalah yang mentadbir dunia ni, yang mentadbir langit dan bumi. Yang mana dewan bagi malaikah 4 yang mentadbir alam ni adalah di langit yang pertama, di Baitul Izzah yang berbetulan dengan Baitullah Kaabah. Jadi Baitul Izzah dengan Baitullah tu, Baitul Izzah di langit yang pertama, Baitullah di bumi. Dia panggil apa? Setentang. Setentang ni sekira-kira apabila dibuang batu lah kita kata daripada Baitul Izzah akan jatuh menepati Baitullah Kaabah. Jadi di Baitul Izzah di langit yang pertama adalah dewan tempat 4 kepala malaikah mentadbir alam. Mudabbirati amra, mudabbirun, malaikat yang mentadbir alam, iaitu 4 malaikah: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ini 4 ketua para malaikah. Yang mana sekarang masuk kepada bahagian yang ketiga daripada 3 bahagian pembicaraan dalam ilmu tauhid. Bahagian yang pertama, bahagian uluhiyah, ketuhanan. Selesai bicara sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahagian yang kedua, bahagian nubuwah, bahagian kenabian. Selesai membicara sifat nabi. Ini masuk bahagian sam'iyah. Sam'iyah ni semata-mata dengar daripada ceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk malaikah, termasuk hari akhirat.
Jadi malaikat ke hari akhirah ke, itu semata-mata dengar daripada ceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh pakai akal tu. Tu tak boleh pakai akal. Itu semata-mata dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sam'iyah ini adalah bahagian yang ketiga daripada 3 bahagian dalam pembicaraan ilmu tauhid, dalam pembicaraan iman. Yang mana ketiga-tiga bahagian ini, uluhiyah, nubuwah, sam'iyah ini melengkapi ke-6 rukun iman. Tapi sebelum nak berbicarakan malaikah, bicara berkaitan dengan Allah dan Rasul, uluhiyah dan nubuwah, ketuhanan dan kenabian terlebih dahulu. Sebab asas kepada iman adalah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, berpegang dengan aqaidul iman yang 50, simpulan-simpulan iman yang 50. Selesai pembicaraan simpulan iman yang 50, selesai bicara rububiyah dan uluhiyah, barulah pergi pada bicara malaikat, bicara kitab, bicara hari akhirah. Walaupun kalau mengikut susunan rukun iman yang 6 perkara, malaikahnya rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua. Hak beriman dengan Rasul itu rukun iman yang keempat. Susunan rukun iman ni sebagaimana dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quranul Karim, contohnya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Allah, malaikat, kitab, rasul. Itu susunan Al-Quran. Susunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, apabila ditanya oleh Jibril alaihi salam berkaitan dengan iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Tengok, mana Nabi yang menyusun beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kesudahan, beriman dengan qada dan qadar. Jadi rukun iman yang kedua adalah beriman dengan malaikat. Jadi rasulnya rukun iman yang keempat. Tetapi kenapa yang menjadi asas kepada iman adalah beriman dengan Allah dan Rasul? Kerana pada zahirnya asas kepada rukun Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, penyaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi asas kepada Islam zahir 2 kalimah syahadah. Asas kepada iman hati adalah beriman dengan Allah dan Rasul. Tapi rukun iman yang kedua bukan Rasul. Rukun iman yang kedua beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul. Rasul yang ketiga. Jadi susunan tu adalah susunan meraihkan tertib yang mana agama ni daripada Allah, diutuskan malaikat dengan bawa kitab kepada Rasul. Dia gitu. Agama ni daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bawa kitab kepada Rasul. Jadi Allah, malaikat, kitab, Rasul. Itu hak uraian ulama dalam kitab lah. Jadi kenapa dalam Al-Quran, kenapa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Susunannya Allah, malaikat, kitab dan rasul. Itu ulama susun, ulama hurah gitulah agama daripada Allah. Diutuskan malaikat bawa kitab kepada rasul. Dia gitulah. Tapi asasnya adalah beriman dengan Allah dan rasul. Sebab itulah pembicaraannya adalah berkaitan dengan aqaidul iman yang 50 terlebih dahulu. Selesai berkaitan dengan Allah dan rasul, barulah masuk bicara malaikat, kitab, kemudian diakhiri kitab Pati Paridah dengan pembicaraan berkaitan dengan hari kesudahan. Bahkan dalam setengah-setengah kitab tauhid hanya membicarakan berkaitan dengan uluhiyah dan nubuwah, hanya bicara berkaitan dengan aqaidul iman yang 50, selesai tamat kitab. Tak ada pembicaraan malaikat, tak ada pembicaraan kitab, dan tak ada pembicaraan hari kesudahan. Sebab asasnya di situ. Apabila beriman dengan Allah dan Rasul, maka akan beriman dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Rasul cerita malaikat, beriman dengan malaikat. Rasul bawa kitab, beriman dengan kitab. Rasul cerita berkaitan dengan sesudah kematian, barzah ke, kita pun imani sebab kita beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Aqaidul iman yang 50. Tapi dalam kitab Pati Paridah lengkaplah. Diakhiri dengan pembicaraan rukun iman yang kelima, wal yaumil akhir, beriman dengan hari kesudahan. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar, itu sudah masuk di rukun iman yang pertama. Pembicaraan qada dan qadar, pembicaraan di bawah pembicaraan qudrah iradah. Qudrah iradah itu masuk di bawah rukun iman yang pertama. Beriman dengan Allah, berarti beriman dengan qada dan qadar adalah beriman dengan Allah, rukun iman yang pertama. Jadi sekarang masuk pada pembicaraan malaikat. Wajib kita beriman, wajib kita beriktikad bahawa ada bagi Allah malaikat. Yang mana malaikat ini adalah beberapa hamba Allah juga yang dijadikan akan malaikat daripada nur, daripada cahaya. Manusia, Nabi Adam di sana dijadikan daripada tanah. Iblis dijadikan daripada api. Ada pemalaikat dijadikan daripada nur. Dan malaikat ini beberapa hamba Allah juga. Panjang dah kita bicara mengelupas. Malaikat ni hamba Allah, bukan penolong Allah, bukan petugas Allah, bukan yang kata untuk meringankan kerja Allah. Malaikat ni hamba Allah juga, hamba yang lemah. Walaupun malaikat ni makhluk yang paling besar sekali, ianya adalah hamba Allah yang lemah. Semua yang berlaku adalah datang daripada beriman dengan Allah, beriman dengan qada dan qadar Allah. Kesemuanya datang dari qada dan qadar Allah, termasuk yang berlaku pada malaikat, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bicara malaikat menurunkan wahyu, malaikat menurunkan hujan, malaikat menurunkan rezeki, malaikat yang meniupkan roh, malaikat yang cabut roh, malaikat yang tiupan sangkakala, itu hanya cerita zahir sahaja. Hakiki yang berlaku tu kesemuanya qada qadar, balik kepada permulaan agama, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Barulah pergi pada bicara malaikat. Kenal Allah dulu. Allah yang bersifat dengan wahdaniyah, keesaan pada zat, sifat dan perbuatan. Kenal dulu keesaan pada perbuatan.
kesemuanya perbuatan Allah. Makhluk tak ada perbuatan. Wa imam makhluk tu malaikah. Kenal Allah, perhalusi bicara sifat kudrah, iradah, ilmu, qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah dulu, baru kita bicara bab tugas-tugas malaikah. Tugas-tugas malaikah ni hanya isnad majazi, sandar je kepada Jibril AS yang menurunkan wahyu, sandar sahaja kepada Mikail yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki, sandar kepada malaikat Israfil yang meniupkan, yang tiup sangkakala, sandar kepada malaikat Israel yang mencabut nyawa, yang mencabut roh. Itu isnad majazi, bukan hakiki. Hakikinya balik kepada mengenal Allah, Allah yang menjadikan segala-gala sekaliannya datang daripada kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah saya sebut berulang kali, orang mengajar sandar kepada asbab, jatuh hukum syirik. Macam mana kita sandar kepada malaikat Jibril yang menurunkan wahyu? Macam mana kita sandar kepada malaikat Mikail yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki? Kita sandarkan kepada malaikat Israfil yang menghancurkan langit dan bumi dengan tiup sangkakala yang pertama. Macam mana menyandarkan kepada malaikat Israel pada mencabutkan roh, mematikan? Itu bang isnad majazi. Kalau sandar pada asbab syirik, macam mana kita cerita tugas malaikat pada ni? Itu cerita tugas malaikat. Cerita tugas Rasul pula. Cerita tugas Rasul. Rasul yang menyampaikan, Rasul yang berdakwah, Rasul begitu, Rasul begini. Hakikinya hak Tuhan belaka. Itulah kata kalau sandar pada asbab, ia letak hukum syirik itu memang, kalau kata kau jahil sangat lah. Jahil sangat satu hadah. Dengan kejahilan hak sangat ni, akhirnya menyebabkan berlaku perkara yang sangat-sangat besar. Mensyirik, mengkafirkan orang mukmin yang lain, yang akhirnya yang mensyirik, yang mengkafir itu jatuh murtad dianya. Waliyazzabillah. Dia jatuh murtad bila mengkafirkan orang mukmin yang lain hanya kerana percakapan asbab yang sangat tidak salah. Tiba-tiba dia kata, bukan kata salah, dia kata syirik, kata kafir pula. Sebab apa? Sebab cakap sandar kepada makhluk. Jahil sangat, menyebabkan yang belajar tu jadi murtad. Waliyazzabillah. Sebab murtad seseorang ni dengan percakapan, dengan perbuatan, dengan i'tiqad. Perbuatan contohnya sembah berhala, perbuatan contohnya ambil Al-Quran, dicampur di tempat najis untuk menghina, murtad lalu dah, waliyazzabillah. Tapi yang paling banyaknya adalah murtad kerana perkataan. Dalam kitab-kitab pula, contoh pertama murtad daripada perkataan adalah mengkafirkan orang mukmin yang lain. Kenapa mengkafirkan? Sebab orang mukmin yang lain hanya bercakap asbab. Kenapa mengkafirkan? Sebab guru dia kata kafir kalau sandar pada asbab. Jahil sangat-sangat ngajar gitu. Jahil sangat-sangat, salah sangat-sangat, mudarat sangat-sangat. Sungguh dulu sampai peringkat orang tak berani nak pergi dekat. Cakap sikit, mu tak ada Tuhan, mu ni kafir. Allah, berat sangat-sangat. Apa cakap asbab? Ni kita bicara malaikah, cakap asbab juga. Malaikah itu, malaikah ini, malaikah itu, malaikah ini. Kita bicara bab Rasul. Rasul menyampaikan, Rasul begitu, Rasul begini. Mana qada qadar? Ada ni. Malaikat makhluk, Rasul makhluk.
Makhluk hamba Allah, makhluk lemah. Malaikat tak ada perbuatan, rasul tak ada perbuatan. Tapi kita menyandarkan perbuatan pada malaikat, kita menyandarkan perbuatan pada rasul. Itu panggil isnad majazi. Sandar pada asbab, tak ada salah lahnya. Tu kata. Tapi dah kita cakap bab tugas malaikah ni, macam mana nanti kan berpegang malaikah? Berpegang malaikah mana? Kita nak bicara malaikah ni, kita kemas dulu aqaidul iman yang 50. Dalam aqaidul iman 50 itulah pembicaraan qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Aqaidul iman yang 50 telah membicarakan berkaitan dengan keesaan wahdaniyah, keesaan pada zat, sifat dan keesaan pada perbuatan. Bila bicara bab malaikat, fahamlah. Malaikat ni hamba Allah juga. Bukan malaikat ni pembantu Allah. Macam cerita melupahlah. Orang belajar lama. Tiba-tiba, betul lah ustaz. Makhluk tak payah bekah. Ya bagus tu. Memanglah malaikat makhluk. Baguslah betul malaikat makhluk. Tapi malaikat ni makhluk istimewa. Dah makhluk Allah. Memanglah makhluk Allah yang istimewa. Tapi makhluk. Para rasul, tu pilihan. Pilihan Allah. Tapi makhluk. Jadi saya ingat ke malaikat ni makhluk yang lain daripada makhluk yang lain. Daripada makhluk yang lain lah, ni makhluk istimewa. Maka malaikat ni Tuhan beri keupayaan untuk menjadikan. Kata bukan malaikat, kita pun Tuhan beri keupayaan. Tuhan nak beri keupayaan pada kita. Ni boleh bangun, boleh gerak ni. Bukan keupayaan yang Tuhan jadikan di tubuh kita. Kalau Tuhan tak jadikan upaya, tak bangunlah. Yang kita boleh main masjid ni kerana keupayaan yang terletak di tubuh kita. Rasa ni kan selesa, rasa ni kan berupaya, rasa ni kan bertenaga, sihat rasanya. Memanglah bukan malaikat je Tuhan beri keupayaan, kita pun Tuhan beri keupayaan. Alhamdulillah, dengan kesihatan yang Tuhan beri ni, boleh mari dengar. Kita pun sama ada keupayaan. Tapi apa yang berlaku di malaikat, apa yang berlaku di kita, itulah perbuatan Allah. Upaya di malaikat, upaya di manusia, tak bekah sama sekali. Itu je. Tak ada bezanya. Malaikat ni lah ustaz je. Tak ada lah. Kita nak cerita bab malaikat ni, kita cerita bab mengenal Allah, mengenal Rasul dulu. Saya pun jadi terpegung, jadi yang dia ni pula jadi sandar, jadi beratlah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Malaikat ni memberi bekas sendiri-sendiri, tapi tak sendiri jugalah. Malaikat beri bekas pun dengan upaya yang Tuhan letak di malaikat. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah tu kata bukan di sunnah. Itu Mu'tazilah Qadariyah kata mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jadi sandar lah. Sebab apa? Belajar tauhid lama sangat dah. Bayangkan orang yang betul-betul belajar tauhid pun kadang-kadang boleh tak terperasan. Tak terperasan tu wallahu a'lam lah macam mana. Sebab kita belajar tauhid ni dibina atas wahdaniyah. Ilmu dah nama dah tauhid. Dibina atas keesaan. Dibina atas keesaan. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Dibina atas keesaan. Itu belajar ilmu tauhid macam mana boleh tidak terperasan. Sudah tidak mengesakan Allah pada perbuatan,
dengan berpegang makhluk yang istimewa namanya malaikat, ada perbuatan sendiri. Manusia memang tak ada perbuatan, betul dah, tapi malaikat lain. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan, itu tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Macam mana boleh tidak terperasan? Itu hak belajar dah. Ni kalau kita tak pernah belajar secara khusus belajar ilmu tauhid, lepas tu apabila kita belajar kemudian nyata pegangan salah, kita jadi tak puas hati pula. Pelik apa salahnya kita tak belajar secara khusus pun. Ni hak belajar dah ni. Salah pula, salah mensyirik Allah pada perbuatan. Nampak macam sedih lah. Memang sedih lah. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku? Qada qadar, kena redha, kena terima dan bertaubat, bersyukur. Kerana Allah Ta'ala beri kepada kita sempat menyedari pegang kita salah. Malaikat makhluk Allah yang istimewa. Para anbiya makhluk pilihan Allah, tapi namanya makhluk. Tetap hamba Allah yang lemah. Sandar kepada malaikat, sandar kepada Rasul, sandar kepada kita, isnad majazi. Saya buat tu, saya buat ni, saya itu, saya ini, isnad majazi. Makan nasi jadi kenyang, minum air jadi hilang dahaga, terlampai lidah hilang penipala. Itu isnad majazi. Sandar sementara kepada asbab zahir. Hakikinya tetap dah ada konsep dah tu sekalian qada qadar. Lepas tu kata kalau tak boleh sandar pada asbab, tak boleh sandar pada makhluk. Ini kita akan bicara nanti. Bab malaikah ni, bab malaikah. Ada malaikah yang menanggung arash, yang menanggung arah malaikah ni. Oh, power malaikah. Ada malaikat hafazah pula dah. Malaikah yang menjaga manusia. Jin pun ada malaikat hafazah juga. Malaikat yang menjaga jin. Malaikat boleh jaga ke? Lah malaikat hafazah. Malaikat yang jaga anak Adam. Tu cerita asbab lah. Cerita asbab. Mana cerita asbab? Kita jaga kita. Kita ada dah ni. Ada dah. Dalam TV ada dah. Ke mana dulu? TV ada. Kita jaga kita, kita jaga kita. Sekarang tak ada dah. Habis dah. Tak jaga dah dah. Tak payah dah. Kita jaga kita. Allah penceramah kata itu kalam syirik, dia kata. Tahu tak kalam? Perkataan syirik. Apa benda punya karut? Tak erti dia kata. Tak erti jahil. Ini bukan sebarang orang ni yang menyatakan bahawa kita jaga kita kalam syirik, kalam menyentuhkan Allah. Allah jaga kita, bukan kita makhluk tak bekas. Allah. Kita bicara malaikat hafazah, malaikat yang jaga manusia. Samalah juga. Cerita asbab je. Hai, kata pening sungguhlah. Kita jaga kita budak boleh. Dalam kening kita nak cakap ke jaga? Abang jaga adik, kakak jaga adik, mak ayah ni nak tinggal ni. Jaga adik molek. Tengok, kakak abang jaga adik. Tak boleh? Tak cakap gitu? Tolong tengok-tengok, tolong jaga anak saya. Tolong tengok-tengok, tolong jaga barang saya ni. Dah cakap gitu? Kalau jaga pun tak boleh, tak ada lah orang kerja jaga. Orang kerja jaga. Jaga kerja ke apa? Jaga sekolah. Kerja dia jaga harta benda sekolah. Tahu ke itu? Tu jaga. Lepas tu dia boleh jaga harta benda sekolah. Makhluk tak bekas nak jaga harta benda sekolah. Macam mana? Jadi kena buang perkataan jaga tu. Syirik jaga tu. Gitu.
Itu kata pening tu. Dok, kita dalam borang tu ada tu. Dalam borang, ibu, ayah, sengkang ibu, sengkang penjaga. Tak ada penjaga Allah. Bukan orang penjaga. Ke penjaga betul? Kan dalam borang tu kan. Ayah. Lepas tu dia sengkang ibu. Lepas tu dia sengkang penjaga. Siapa penjaga? Penjaga ni sama ada pok angkat ke, mak angkat ke, penjaga tau. Tak ada penjaga. Allah penjaga. Makhluk yang bukan. Kau nak kira. Tu kata pening kita jaga kita tu salah. Maknanya berat. Mula-mula asalnya takut kawi syirik. Allah tu pun apa benda? Takut kawi tu syirik apa benda? Dah kawi tak boleh bekas. Takut apa? Takut ke makhluk syirik. Takut kepada Allah itu akidah, dia kata. Takut akan Allah ni akidah. Jangan takut kepada makhluk. Sebab takut kepada Allah ni akidah. Siapa kata takut kepada Allah ni akidah? Kau takut akan Allah ni sifat mahmudah. Tak kena. Akidah tak kena, tasawuf tak kena. Khauf takut akan Allah, raja harap akan rahmat Allah. Khauf raja. Apa benda tu akidah? Tidak. Itu taat batin, tasawuf. Takut akan Allah adalah akidah. Dia takut pada kawi sudah mensyirikkan Allah. Ni orang agama belaka ni. Bukan cakap kedai kopi ni. Takut perkara itirari, tak ada hukum. Tak ada hukum. Syirik orang ni. Jadi pelik-pelik belaka. Tapi dalam kitab kita tak cerita pasal malaikat hafazah. Dalam kitab kita ni dia ada malaikat hafazah. Malaikat yahfizunahu min amrillah. Yang Quran sebut yahfizunahu min amrillah, menjaga mereka itu akannya daripada pekerjaan Allah. Yahfazunahu, menjaga mereka itu. Menjaga benar. Tu malaikat hafazah tu menjaga. Tapi hakikinya Allah Ta'ala segala-galanya. Bicara malaikat, isnad majazi. Bicara perbuatan manusia, isnad majazi. Bicara tadilah makan, minum apa semua tu jadi gitu, jadi gini. Jadi gitu, jadi gini, dia panggil isnad majazi. Jadi bicara bab malaikat, kita mulai dengan mengenal Allah, mengenal Rasul. Barulah pergi pada bicara malaikat. Malaikat hamba Allah juga. Kemudian malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak sekali, makhluk Allah yang paling besar sekali. Bilangannya hanya Allah yang mengetahui. Kita pun beriman secara ijmal, secara ringkas. Bagi Allah banyak malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mana? Hanya Allah yang mengetahui. Tetapi kita imani kepada sekalian malaikat yang paling banyak, makhluk Allah yang paling banyak. Ni baru nak pergi kepada hak secara ijmal. Dimulai dengan ketua malaikat yang 4. Mana? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Jibril turun wahyu, Mikail turunkan hujan, turunkan rezeki. Mikail, Israfil tiup sangkakala, Israel cabut nyawa. 4 ni kita wajib imani secara tafsil. 4 ni. Ditambah lagi hak 6. Tapi sebelum masuk hak 6 tu, dan setengah mereka itu semua malaikat hamalatul arsy, iaitu hamalatul arsy ni beberapa malaikat yang menanggung arasy.
Iaitu beberapa malaikat ni sebelum kiamah 4 malaikat, dan hari kiamah 8 malaikat tambah lagi 4. Ni. Hak ni pun wajib kita imani secara tafsil. Bukan hanya 10 malaikat. Kita 10 je. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Rocky, Ati. Tu yang kita tahu ni 10. Dah bukan 10 tu je. Termasuk yang wajib kita imani secara tafsir adalah malaikat hamalatul arsy, dia panggil. Hamalah. Jamak pada hamilin, hamalah. Mana apa ni? Beberapa malaikat yang menanggung arasy. Sebelum kiamah 4 malaikat, selepas kiamah ditambah lagi 4, jadi 8 malaikat. Hak Tuhan sebut wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Menanggung akan arah Tuhan kau yang Muhammad di atas mereka itu pada hari kiamah 8. Tapi sebelum kiamah 4. Lepas kiamah tambah lagi 4 jadi 8. Ini hak wajib kita imani atas jalan tafsir malaikat hamalatul arsy. Ni kalau kita mengaji masa budak-budak ni kurang didedahkan. Kita hanya didedahkan malaikat yang 10 sahaja. Kita tidak didedahkan dengan malaikat hamalatul arsy, dan juga kita tidak didedahkan dengan malaikat hafazah. Malaikat hafazah pun kita tak pernah didedahkan. Malaikat hafazah, malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga manusia tu, malaikat hafazah. Yang kadang-kadang bila berlaku apa-apa, budak ni dalam keadaan tak ada apa benda pun. Makna apa ni? Maknanya gok orang kita kata malaikat sambut. Bisa dengar tak gitu? Maknanya berlaku kemalangan, kadang-kadang meninggal semua. Tapi hak kecil itu bukan kata selamat. Bahkan maknanya calo-calo gitu je, tak ada kecederaan lah. Calo-calo gitu je. Orang kita kata malaikat yang sambut. Itu adalah malaikat hafazah. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah dengan menjaga manusia daripada kena kemudaratan. Itu malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga anak Adam. Jadi malaikat hafazah ni yang diwakilkan oleh Allah untuk melera hamba-Nya daripada kemudaratan, bermula daripada jatuh benih pada rahim ibu sehinggalah kepada mati. Sehingga daripada mati. Kemudian sampai pada mati, duduk di kubur pula 2 malaikat hafazah ni. 2 malaikat hafazah. 2 malaikat hafazah ni kaul yang masyhur menyatakan bahawa tiap-tiap hari itu tukar. Tiap-tiap hari dan malam 2 malaikat tukar. Dua tu tukar. Setengah pandangan 2 tu daripada jatuh benih pada rahim ibu sampai ke mati. Tak tukar-tukar dah. Kau yang masyhur kata dah 2 malaikat hafazah tu tiap-tiap hari dan malam 2 malaikat tukar semua. Dia panggil malaikat hafazah. Itu pun kita kurang didedahkan. Kita kurang didedahkan. Kita hanya didedahkan dengan malaikat yang 10 sahaja. Hafazah, malaikat hamalatul arsy tidak didedahkan kepada kita, dan malaikat hafazah yang diwakilkan dengan menjaga hamba Allah daripada kemudaratan ni pun
tidak didedahkan. Yang mana malaikat hafazah ni tidak akan berpisah daripada hamba Allah sekali-kali. Tidak akan berpisah sekali-kali. Ketika qada hajat ke, ketika bersetubuh ke, malaikat hafazah ni tidak akan berpisah daripada manusia tu, tidak akan berpisah sekali-kali. Tidak akan berpisah sekali-kali. Hak malaikat yang mencatat, ada ketika dia berpisah daripada hamba. Malaikat yang mencatat ni, yang catat kebaikan, yang catat kejahatan, ada tiga keadaan yang mana mereka akan berpisah daripada manusia. Mana ketika bersetubuh, ketika mandi, ketika berak. Jadi malaikat yang mencatat ni akan berpisah. Jadi pada masa tu nak buat gapa-gapa pun bolehlah, tukar catat tak ada. Dengar setakat tu siaplah. Malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan, walaupun tiga ketika tu mereka berpisah, tapi mereka tetap mengetahui apa yang dilakukan. Mereka tetap dapat mencatat. Jangan kata, oh ketika berak malaikat yang mencatat dah ikut ni, kita nak buat apa-apa. Jangan. Sebab malaikat tu tahu, walaupun malaikat tu berpisah sekejap, ketika bersetubuh, ketika mandi, ketika berak. Jadi malaikat yang mencatat ni, dia akan berpisah sekejap. Lain dengan malaikat hafazah. Malaikat hafazah yang jaga ni dah pisah langsung. Masa bersetubuh, masa mandi, masa berak pun tidak akan berpisah. Malaikat hafazah. Cuma ada khilaf di kalangan ulama. Malaikat hafazah dengan malaikat katabah, malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan tu, malaikat hak lain-lain ke malaikat hak sama? Pada muktamad malaikat hak lain-lain. Kita kena imani suku. Hak malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan kita imani. Waktu malaikat 10. Malaikat hafazah kita kena imani suku pula, sebab dia lain-lain tu. Dia lain-lain antara malaikat hafazah yang memelihara anak Adam dan malaikat katabah, katibun katabah, yang mencatat kebaikan, yang mencatat amal kejahatan. Lain-lain, kena imani suku-suku tu. Bezanya malaikat hafazah langsung tidak akan berpisah daripada seseorang hamba. Malaikat yang mencatat berpisah daripada hamba pada tiga keadaan: bersetubuh, mandi dan ketika berak. Tapi walaupun malaikat yang mencatat itu berpisah, tapi tetap akan dapat mencatat sebab mereka mengetahui. Pada ni. Tapi itu cuma cerita isnad majazi. Malaikat yang menjaga anak Adam, malaikat yang mencatat, dah. Yang menjaga hakiki Allah Ta'ala, yang mencatat hakiki Allah Ta'ala. Tu hak pegangan kita ni. Cuma macam sebut tadilah, kita kurang terdedah, termasuk yang kita bicara sekarang, hak malaikat yang menanggung arasy, yang wajib kita imani atas jalan tafsir. Boleh pergi kepada di hadapan tu 6 lagi malaikat, tambahan daripada 4 ketua malaikat jadi 10. 10 tu je kita. 10 tu je kita. Ada ni. 10 tu kita memang daripada budak lagi. Jadi malaikat yang menanggung arasy. Kemudian kita ni tak ada malaikat hafazah. Sebab ada pandangan menyatakan malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan, malaikat hafazah, malaikat yang sama. Tapi paling utama tak malaikat lain. Jadi kena ingat ni hak malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arasy. Arasy ni macam malaikat ke arasy ni. Arasy ni adalah jismun nuraniyun.
azimun. Maknanya jisim daripada nur arash ni yang besar, yang meliputi alam. Besarnya arash. Kalau seluruh dunia ni letak di atas arash, seperti letak cicing di tengah padang. Tu tak nampak lah. Cicing tengah padang tak nampak. Dunia ni bubuh di tengah arash, tak nampak. Arash ni besar sangat-sangat. Jadi arash yang besar ni ada 4 malaikat yang mencatat, ada 4 malaikat yang menanggung sebelum kiamat, dan lepas dari kiamat Allah tambah lagi 4, jadi 8 malaikat yang menanggung arash selepas daripada kiamat. Kemudian tajuk dia wajib tahu dengan tafsil. Wajib tahu dengan tafsil. Secara ijmal, malaikat makhluk Allah yang paling besar, yang paling banyak, bilangannya hanya Allah yang mengetahui. Kita beriman secara ijmal, secara kasar, kesemuanya adalah malaikat bagi Allah, yang ianya hamba Allah Subhanahu wa taala. Cara tafsil, hak 4 tadi, hak ketua tu, dah ni dia akan capur lagi ni. Dan setengah mereka itu, setengah malaikat, wajib kita tahu dengan tafsil. Tahu ni bukan tahu gitu, mengetahui serta beriman. Mengetahui serta beriman. Sebab kita bicara mengetahui dalam ilmu tauhid, bukan tahu gitu. Dia mengetahui serta beriman. Wajib kita tahu dengan tafsil, iaitu 10 malaikat. Ni terdedah 10. Mana 10? Iaitu 4 ketua yang dahulu. 4 ketua yang dahulu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kelima, keenam. Nombor tu kelima, keenam. Sekarang 10 malaikat yang wajib kita tahu dengan jalan tafsil. Wajib tahu jalan tafsil. Ni dipanggil wajib tahu dengan sakhs, dengan satu malaikat. Adapun hamalatul arsy, nauk dia, nauk. Apa nauk? Bahagian dia. Hak ni malaikat yang menunggu arah. Pak, kemudian kiamat 8. Ni nauk dipanggil. Jenis dia malaikat hamalatul arsy. Adapun Jibril, Mikail, 10 malaikat ni kita imani secara sah, secara satu. Dia gitu. Jadi 4 ketua malaikat yang dahulu, 4 dah. Kelima, keenam. Kan 10 ni kan. Kelima, keenam. Munkar, nakir. Munkar yang kelima, nakir yang keenam. Kedua-dua munkar nakir menanya orang mati di dalam kubur, kemudian ditanam mayat. Tanya dalam kubur, kemudian ditanam. Tanya dalam kubur ni hak kholik lah. Kalau tidak berkubur, kena tanya juga. Mana tidak berkubur, lemah di laut tak jumpa pasudah, kuburnya mana? Dimakan oleh binatang buah, licin, tak ada sisa, kuburnya di mana? Terbakar, hangus, tak jumpa cari di mana kau mayat dia, kubur di mana? Kalau tak berkubur kok, muka nakir tak tanya. Macam hak markah tu, tak kena tanya tau. Ingat markah? Markah tu lah Filipin tu. Markah dak tanam. Dibubur dah cermin. Buat sikit cermin lah. Tu mana? Ke tanam dah. Tak tanam pun akan ditanya. Dan ni ditanya orang mati dalam kubur, kemudian dia ditanamnya. Itu ghalib kebanyakan. Tak tanam sekalipun, tetap muka nakir tanya. Muka nakir tanya akan roh dan jasad.
kemudian dapat nikmat, dapat azab, roh serta dengan jasad. Selepas daripada dikebumikan, Allah Ta'ala akan mengembalikan roh kepada jasad semula. Yang ditanya, roh serta jasad. Yang dapat nikmat, roh serta jasad. Yang dapat azab, roh serta jasad. Bukan roh saja. Kita biasa budak-budaknya, roh ditanya. Nikmat alam barzakh, roh yang dapat sahaja. Siksaan, roh yang dapat sahaja dak. Roh akan dikembalikan kepada jasad. Kemudian malaikat akan bertanya. Munkar nakir, ia akan tanya. Cuma dah kita ni pendek je lah. Cerita munkar nakir pun pendek. Munkar nakir ni, hok tanya dia alam barzakh ni, macam mana munkar nakir tu? Kalau tanya orang beriman, macam mana? Tanya orang kafir, orang fasik, macam mana peseng munkar nakir? Ini peseng munkar nakir. Kemudian apa yang ditanya oleh munkar nakir? Munkar nakir tanya lama mana? Berapa kali? Tu dia akan perici lagi lah kalau kita yang lebih besar. Hak kita ni setakat munkar nakir tanya orang yang mati dalam kubur. Macam mana tanyanya? Setakat tu cukup lah. Setakat tu cukup. Nak perici lagi kena mengaji kitab besar lah pulaknya. Munkar nakir tu tanya macam mana? Ketujuh ridwan yang menunggu syurga, kedelapan malik zabaniyah yang menunggu neraka. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 14, baris yang keempat daripada bawah. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 14, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka basuh kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu, dan dalam engkau selati akan segala anak jari kakimu yang kanan. Engkau selati ini dengan kelingking tanganmu yang kiri, dan engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jari kakimu yang kanan. Maka engkau selati dengan kelingking yang kiri, dan baca olehmu pada ketika itu, Allahumma sabbin qadamaya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Tengok molek ayat kita tu. Selati dengan kelingking tangan kiri, kemudian selatinya macam mana. Ayat kita ni cukup terang, cukup nyata. Selati kaki itu selatinya macam mana. Membasuh kaki sehingga dua mata kaki itu rukun wudu. Itu rukun wudu yang kelima. Rukun wudu yang kelima.
basuh kaki hingga dua mata kaki. Hak sunat ni, hak sunat. Menyelati tu hak sunat. Menyelati tu cara manakah cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak amalan kita sentiasa. Sebab apa? Sebab kita sentiasa berwuduk. Kita sentiasa berwuduk. Ketika berwuduk, pasti kita akan menyelati. Tapi cara mana kita menyelati? Cara mana kita menyelati? Sama tak dengan cara menyelati yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok molek ada kitab ni. Nabi selati macam mana, kita selati macam mana. Kita selati itu bertepatan tak dengan hak Nabi menyelati. Sebab menyelati ni Nabi perintah ni. Wa khallil bainal asabi', Nabi kata. Dan selati oleh kamu antara jari-jari. Dan hadis menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tawadda'ta fa khallil asabi'a yadaika wa rijlaik." Bila engkau berwuduk, Nabi kata, maka hendaklah engkau selati akan jari dua tangan engkau dan akan jari dua kaki engkau. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara manakah kita nak menyelati? Macam sebut mengelepaslah, kita ni menyelati ni kadang-kadang kita tonyoh jari kaki dengan jari kaki. Tonyoh ke panggil? Kita basuh kaki kanan permulaan, kita pun ambil kaki kiri, jari kaki kiri kita pun panggil jolok panggil. Sekarang ni selati ni adalah antara jari-jari tu. Jadi macam mana cara kita selati? Kita ambil kaki kiri, jari kaki kiri lah, kita pun selatilah. Kamu pergi jolok pula dah. Kita pun ambil kaki kiri, kita pun celah kaki kanan, kita selati. Macam mana tu? Boleh dah. Boleh dah pahala sikit atas nama selati. Tapi selati tepat tak dengan Nabi buat. Nabi buat tu afdal. Tapi boleh berlaku seumpama ni. Sebab hak Nabi buat ni kena duduk molek. Kitanya berwuduk ketika berdiri. Bila kita berdiri, kita nak tunduk untuk menyelati jari kaki dengan jari tangan, jari kelingking tangan. Tu tunduk berdiri, dada rebah. Pening lah. Orang apa hanyut kan? Tegak tunduk, mula dia hanyung kepala. Ni. Sebab apa? Sebab cara kita berwuduk tu tak betul dah. Dia berwuduk ni kena duduk molek, senang kita nak kosok, senang kita nak selati. Sebab tu ada setengah-setengah tempat masjid buat wuduk tu ada tempat duduk. Tapi ada masjid tempat duduk tu tulis dah OKU. OKU. Dah OKU tak boleh duduk situ. OKU duduk situ. Dah. Memang nak kena duduk molek, berwuduk mana secara senang. Kita tengok macam mana hak selati hak Nabi buat, hak dalam kitab ni. Hak dalam kitab ni selati sebagaimana hak Nabi buat. Dan hendaklah engkau selati akan segala anak jari kakimu yang kanan. Sebab kita basuh kaki kanan dulu ni. Kalau basuh kaki kiri dulu, hukumnya adalah makruh. Selati kaki kiri dulu, barulah selati kaki kanan, hukumnya adalah makruh. Kita akan basuh kaki kanan dahulu. Ketika basuh kaki kanan ni lah, kita nak selati terlebih dahulu. Kita nak selati terlebih dahulu,
hak kaki kanan tu. Kita sunat selati ni kalau tanpa selati air sudah meratai celah-celah jari. Kalau air tidak akan meratai celah-celah jari tanpa kita menyelati, maka menyelati itu hukumnya adalah wajib. Ada orang dia punya jari kaki itu dia punya depek, pada depek sehingga kan celah-celah jari kaki itu mudah makan di air. Tak? Mana air makan tak? Air boleh makan juga dah. Dia bukan kita panggil makan oleh air ke kita panggil? Makan di air gitulah. Dia biasanya kalau hak jari rapat. Kalau jari renggang dia tak akan mudah makan di air. Tapi kalau jari tu rapat, dia mudahlah. Jadi merah celah tu. Dia jadi macam nak luka gitu tengah tu. Ni dia musim hujan ni pula ni. Ni kaki duk basah semua ni. Kaki basah pula bukan basah dengan air yang bersih. Air yang kita ngagung tu. Air kita ngagung ataupun dia kumang tak ada Kalau kita duk ngagung tu kan, kata kaki-kaki tu. Kata kaki-kaki, hak celah jari tu. Orang yang jari dia rapat, di jari tangan tak ada isu. Memang tanpa selati, memang air sapa pun sunat kita selati. Boleh sapa ni lah. Jari kaki kena beringat. Ada orang yang memang tanpa diselati air tak akan masuk celah. Antara jari kaki celah tu air tak akan masuk. Kalau seumpama tu tanpa selati air tidak akan meratai di antara celah-celah jari kaki, maka menyelati hukumnya adalah wajib. Yang kita bicara menyelati hukumnya sunat, hak jari kaki tu hak luah, hak renggang. Tanpa kita selati memang air sudah meratai. Hak ni selati hukumnya sunat. Memang sebut selati tu bahasa standard dah lah. Memang dipanggil selati. Selat dia panggil. Celah-celah dia panggil, memang panggil selati. Takut tak faham pula bahasa kita. Apa benda pula selati tu? Ya jangan kadang-kadang bahasa kita ni bukan bahasa Melayu standard kita. Kita hok dia mengaji kitab semua ni, kita tahu sangat lah. Tapi kalau bahasa tu bukan standard, orang hok terpaksa ngaji kitab, payahlah. Apa dia selati? Selati tau, selati. Celah tu. Celah antara jari kedua belah kaki tu. Dan hendaklah engkau selati akan segala anak jari kakimu yang kanan dengan kelingking tanganmu yang kiri. Selati dengan kelingking tanganmu yang kiri. Mana selati menggunakan jari tangan, bukan selati dengan jari kaki sama jari kaki hok kata berdiri dak dia nak tunduk. Tapi kalau buat gitu boleh pahala selati dah, tapi tak lihat pak afdal. Kan dia tak boleh nak tunduk, kan akhirnya dia pun ambil jari kaki kiri, dia pun selati celah-celah jari kaki kanan. Boleh dah pahala selati. Tapi yang disunatkan selati tu tak boleh pahala dah. Menyelati satu pahala. Menyelati dengan apa? Satu pahala yang lain. Menyelati cara mana? Itu sunat yang lain. Ini banyak sunat wuduk, puluh-puluh sunat wuduk. Kita dengar puluh-puluh sunat wuduk ni, puluh-puluh ambil mana? Sekarang kita menyelati antara celah-celah jari kaki sunat. Menyelati dengan apa? Tak kira janji menyelati. Disunatkan menggunakan jari kelingking. Okey. Kemudian nak selati jari kaki dengan jari kelingking ni,
nak selati daripada atas ke daripada bawah? Macam mana cara selati? Nak selati daripada jari mana dulu? Sebab kaki ni ada 5 batang jari kaki. Nak kena selati 4 celah tu. Kaki ada 5 batang jari. Yang kita nak selati celah-celah 4 kali lah. Kita nak ambil celah hak mana dulu? Nak ambil celah hak mana dulu? Ada kira gitu pun nak. Lah kira gitu lah. Ni baru belajar betul. Cerita hawudu kita buat mesej. Buat mesej mana? Payah apanya. Mudah je. Jangan. Dak tu molek. Tak tahunya. Tak tahu pun. Jadi selati itu dengan kelingking tanganmu yang kiri. Ini hak pandangan yang muktamad. Cuma hak sahabat menceritakan hak Nabi ni, sahabat menyatakan Nabi iza tawaddaa fa khallala asabi'a rijlaihi bil khinsiri. Tu sahabat cerita. Apabila berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menyelati oleh Nabi akan jari-jari kedua kaki Nabi dengan kelingking tangan Nabi, dengan kelingking bikhin sirih, dengan kelingking. Persoalan sekarang, kelingking jari tangan Nabi ada 2. Kelingking tangan kanan, kelingking tangan kiri. Ini timbul khilaf ulama ni. Hadis sahabat menceritakan Nabi selati dengan menggunakan kelingking. Kelingking tangan kanan ke kiri. Hak dah kita tangan kiri. Sebab apa? Sebab main di kaki. Kaki itu tempat yang kotor. Maka guna tangan kiri lah. Setengah pandangan, kita selati ni adalah perkara baik. Sunnah Nabi SAW. Apabila perkara baik, sunnah Nabi SAW, maka baik buat tangan kanan lah. Maka menggunakan selati dengan menggunakan kelingking tangan kanan. Itu kata setengah pandangan. Tapi pandangan muktamadnya macamlah kita ni lah. Dengan kelingking tanganmu yang kiri. Kalau kita tak mengaji molek, baru dapat satu ilmu. Nabi buat gitu. Ni ulama uluk ni. Nak menyuburkan kembali cinta akan Rasul. Nak cinta kasihkan Rasul, ngaji molek lah. Rasul kalau berwuduk buat macam mana? Ni cinta Rasul. Amalan Rasul tak belajar. Cuma di bulan Maulud ni, kita ni bukan ni nak kasih ke Nabi ni bulan Maulud, bukan. Cuma nak menyuburkan. Tak ada salahnya. Tapi kalau kita kasih ke Nabi, belajar molek. Nabi buat macam mana? Mujunya hak Nabi buat ni bukan sunnah yang wajib belaka. Sunnah yang sunat. Kalau menyelati itu sunnah yang wajib, banyaklah hak wajib kita ketinggalan. Tapi sunnah yang sunat. Pun sunnah. Kasih ke Nabi, buat belakalah termasuk sunnah hak sunat. Kita berwuduk dah tahulah ribuan jutaan kali daripada budak pas ketua. Tua baru tahu, Nabi selati jari kaki dengan kelingking. Tangan kiri ini pandangan ulama. Khilaf tangan kiri ke tangan kanan. Tapi hak jelasnya Nabi fa khallala
asabi'a rijlahi bi khinsirih. Atau jelas. Sebab menceritakan Nabi menyelati akan jari-jari dua kaki Nabi ni dengan kelingking. Pandangan muktamad, kelingking tangan kiri. Satu. Macam mana pula cara nak selati? Menggunakan kelingking tangan kiri. Cara selati satu sunat, menggunakan kelingking satu sunat. Cara nak menyelati, dah engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri. Dah engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jari kakimu yang kanan, maka engkau selati dengan kelingking yang kiri. Ni berulang ayat kita nak ayat kita ni. Cara-cara selati dengan kelingking tangan kiri. Cara, dan engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah, bukan daripada atas, di bawah segala jari kakimu yang kanan, maka engkau selati dengan kelingking yang kiri daripada sebelah bawah. Bukan jolok daripada atas, jolok daripada bawah. Jolok tak boleh panggil jolok. Selati daripada bawah, bukan selati daripada atas. Kalau selati daripada atas, tak boleh lah. Cara hak disunatkan daripada bawah, tu sunat yang lain pula. Daripada bawah itulah nak kena duduk beradang, kena duduk molek, kena duduk molek. Dalam menggunakan ni jari kelingking, jari yang paling halus. Kalau nak mudah jari telunjuk nak mudah. Ke pakai ibu jari? Adahlah, mudah telunjuk. Telunjuklah mudahnya. Dah. Apa paling pendek? Kelingking tangan kiri. Lepas tu selati daripada atas, daripada bawah. Tu kata nak kena duduk molek bab daripada bawah. Tu yang disunatkan kepada kita. Kalau daripada atas, boleh pahala sunat selati, boleh pahala selati menggunakan kelingking, tapi tak boleh pahala selati ni mulai daripada sebelah bawah. Cuma dak sebut sini selati daripada bawah ada 5 batang jari. Hak celah-celah ni ada 4. Ada ni? Celah-celah ni ada 4. Kita selati bukan selati jari. Kita selati celah-celah jari yang kita selati. Kita bukan selati jari. Kita selati celah. Jadi apabila jari ada 5, celahnya ada 4. Ada ni. Ini perkara lain. Kita kan semayang raya, rakaat pertama takbir 7 kali, sunat hai'ah tu. Rakaat kedua takbir 5 kali, sunat hai'ah. Di celah-celah di tengah-tengah tu kita sunat tasbih. Di celah-celah, bukan selepas takbir. Kalau selepas takbir, takbir 7, tasbih 7. Takbir 5, tasbih 5. Kalau tasbih tu disunatkan lepas takbir, bukan. Tasbih tu bukan disunatkan lepas takbir. Tasbih tu disunatkan antara takbir dengan takbir. Pada antara celah lah. Bila celah, takbir 7, tasbih 6. Takbir 5, tasbih 4. Sebab apa? Celah antara. Bukan tasbih kemudian ada takbir. Kalau tasbih kemudian takbir, takbir 7, tasbih 7. Takbir 5, tasbih 5. Ketika sembahyang raya 2 rakaat tu. Tapi tasbih ni bukan kemudian takbir. Celah-celah antara takbir-takbir tu. Antara mana antara? Jadi bila takbir tu 7 kali, antaranya 6. Takbir 5 kali, antaranya 4. Faham tak tu?
Sekarang ni selati antara jari. Jari ada 5, celohnya ada 4. Kita nak selati daripada hak mana dulu? Disunatkan kita selati bermula daripada sebelah kanan. Bermula daripada sebelah kanan. Mana kita selati antara jari kaki kanan, jari kelingking dengan jari apa panggil tu? Jari mani. Jari mana? Ke jari mani tu jari tangan je, jari kaki tak ada jari mani ke mana? Dah sekarang ni hak tangan tu kan ada jari mani lah apalah, ada jari hantu lah. Jari hantu mana? Hak tengah jari hantu oh. Hak tengah jari hantu. Kelingking, jari mani, jari hantu, telunjuk gitu. Jadi hak kaki tak ada nama gitu. Tak ada nama. Jadi jari kaki tak ada jari hantu lah. Jari kaki tak ada jari mani lah. Tu mana? Sama je dah. Jadi sekarang ni mulai selati antara jari kelingking, antara jari kelingking kaki kanan dengan jari mani kaki kanan. Mula daripada sebelah kanan. Disudahi dengan antara hak jari itulah dengan jari ibu jari tu. Mana daripada bawah ambil dia kanan. Daripada bawah ambil dia kanan. Ada ni. Selesai kanan nanti pergi pada kaki kiri. Kaki kiri pun sama, kita selati dengan kelingking tangan kiri. Kita mulai daripada antara ibu jari, kita akhiri dengan antara hak kelingking. Mana daripada kanan ke kiri, anak gitu. Sekarang kita kira kaki kanan dahulu. Kita basuh kaki kanan, kita selati kaki kanan. Kita mulai daripada sebelah kanan sampai ke ibu jari. Kita berhenti. Kita pun basuh kaki kiri 3 kali. Kemudian kita selati sama dengan kelingking tangan kiri. Kita ambil daripada ibu, kita akhiri kelingking kaki kiri. Maknanya gini. Daripada sebelah kanan kita akhiri sebelah kiri. Faham tak tu? Ni kita ambil perici molek lah. Kita ambil perici molek. Tu kan? Dia kita selati kaki, jari kaki ni kanan kiri ni dia sama dengan kita kerak kuku kaki. Kerak kuku kaki, kerak kuku jari kaki. Kita kerak kuku jari kaki. Gitulah juga. Kita mulai daripada kelingking kaki kanan, kita akhiri di kelingking kaki kiri. Straight je. Faham tak ni? Kita kerak kuku. Kerak kuku ni satu sunat. Kerak kuku ni satu sunat. Sunnah Nabi SAW yang ijma' ulama yang tahu belaka. Menghina kerak kuku, itu jangan. Itu hak perkara yang tahu secara mudah dalam agama tu. Batal agama. Kerak kuku tu sunat. Bila kerak kukunya? Yang afdalnya petang kami. Petang kami. Bukan pagi Jumaat yang afdalnya. Petang kami. Hari Jumaat tu beres dah. Terkadang Nabi kerak kuku hari Isnin. Mana kalau kita terlupa lah, sibuk tak tahu ke mana lah, cukar-cemakin sibuk ni, Allah tak kerak kuku hari Isnin. Tapi yang afdalnya kerak kuku hari Khamis, petang Khamis, lepas so petang Khamis. Itu paling afdal. Cuma amalan kita ni banyak buat hari Jumaat. Boleh. Hari Jumaat pun boleh. Tapi yang lebih afdalnya hari Khamis lepas so. Itu yang paling afdal kita kerak kuku. Kita kerak kuku jari kaki ni kita ambil daripada sebelah kanan, kelingking kaki kanan sampai ke ibu jari kaki kanan. Kita mulai daripada ibu jari kaki kiri, kita sudahi di kelingking jari kaki kiri. Dia main straight gitu je. Straight gitu je.
Ada ni. Sunat. Kat kuku satu sunat. Letak hari satu sunat yang lain. Kerak hak jari hak ni dulu satu sunat yang lain. Banyak nak boleh pahala. Pahala yang akan menerima balasan di hari akhirah dengan balasan yang tidak ada penghujung. Tapi kita mudah je. Sunat. Tak berdosa kalau tak buat. Sunat. Pahala. Kan kita kat kuku tiap-tiap minggu kan. Ke pakai kerak gitu je. Ibu jari kaki dulu hak besar tau. Gomok tu dulu hak tu besar, lepas tu hak kecil gitu. Kita kerak kuku, jari kaki anak kita. Kita kerak kita ceritalah. Ni, mari mak nak kerak ingat tu kerak kuku ni kena ambil belah kanan dahulu ni. Kelingking jari kaki kanan sampai di ibu. Kaki kiri tu mak nak ambil ibu pula. Akhiri di kelingking kaki kiri tu. Cerita gitu. Anak pun dengar. Ingat pas ke bila mak dia ajar. Tapi mak dia tak. Mari kaki tu. Dia pegang. Dia kerak. Hak ni dulu. Dan gomor ke dia lah. Hak ni dulu. Dah mak pun tak tahu juga sunat kerak kuku kaki hak mana dulu. Dia nak ajar macam mana. Janji. Dah budak nak main. Dia nak weh kaki tu pun mujur dah. Nak suruh kerak kuku dia. Tu pun dah duduk diam Berapa nak cepat. Tu pun nasib baik kok. Sekarang ni ada lah tu. Ni apa? Ketik kuku. Dulu zaman dulu orang tua kita kerak kuku ni guna pisau cak buaya tu. Tak ada pisau cak buaya. Kenal pisau cak buaya? Duduk dia makan daging lah. Zaman dulu orang tua kerak kuku kita tu mana ada ketik kuku. Kerak kuku dengan pisau cap buaya. Gimana? Kalau duduk diam gimana? Makan dagingnya. Mana mak ni nak kat kuku ajar. Gitu. Ceritakan anak kita. Mari pulak tangan tu. Tangan ambil mana dulu? Tangan ambil hak telunjuk dulu. Kaki tunjuk atas tangan kanan. Lepas tu jari tengah, jari manis, kemudian kelingking, barulah ambil ibu. Kemudian tangan kiri pula ambil dia kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, dia akhir dengan ibu. Satu kaifiah laginya, ambil telunjuk, tengah, jari manis, jari kelingking, tangan kanan, ibu tinggal. Ambil kiri pula daripada kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ambil ibu kaki ibu tangan kanan, kaki akhir di ibu tangan kanan. Diregu dua ni pula kemudian. Tu dia ada dua cara. Tu hak jari tangan. Jadi mudahnya tangan kanan ambil di jari telunjuk, ambil jari tengah, jari kelingking, jari manis, jari kelingking. Pada ni. Ini sababah, ini wusta, ini binsir, ini khinsir, ini ibham. Dia ada nama belaka ni. Ni sababah telunjuk, wusta tengah, binsir jari manis, khinsir jari kelingking, ibham ibu jari. Jadi tangan kanan telunjuk, tengah, jari manis, kelingking, ibu. Sudah. Hak kiri ni mudah, straight je. Ambil daripada kelingking, tangan kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dia akhir dengan ibu, jari kaki kiri. Sunat seumpama tu. Mana kita sambil-sambil kat kuku anak, kita sambil-sambil cerita. Sunat seumpama ni. Mai nak kat kuku, dia ulur tangan kiri dulu. Kita pun tepih. Tangan kanan dulu. Misalnya kan budak kan. Dah. Muka dia tengah main. Kita nak kerak kuku dia. Dia ulur ikut dam je lah. Mai ni tangan tu nak kat kuku. Dia pun ulur tangan kiri dulu. Kita pun tepih. Dah. Kanan dulu. Kita pun pegang kanan. Ya ke dia? Ni mau ambil telunjuk dulu. Lepas tu ambil tengah. Lepas tu ambil jari manis.
ambil jari kelingking. Lepas tu maqsudah, duit ibu jari tangan kanan sesar. Ambil tangan kiri pula. Sampai satu ketika mak pula dah ingat, dia nak kerat kuku kuku tangan dia, dia ambil tangan kiri anak dia. Anak kata, mak, tangan kanan dulu mak. Mak tak teringat. Apa mak ni nak ambil dekat kuku tangan kiri kita dulu ni? Tangan kanan dulu kan? Dulu tangan kanan. Dah mak sambil-sambil kerat kuku, sambil-sambil tengok TV. Fikiran dia melayang. Tengok drama masa muda tu. Dia ingat masa muda dia dulu dijangok. Ke mana? Mana sambil-sambil buat, sambil-sambil cerita. Ilmu cerita kepada anak yang belum balik ni, ilmu tu insya-Allah ajar ke budak-budak ni kan naksi fil hajar, seperti ukir atas batu. Seperti ukir atas batu. Maknanya kalau lah kata berlumut, sapu lumut, nampak balik ukiran tu. Tapi kalau ajar orang tua, dia kata ni orang ceramah ni, dia kata macam curah air atas daun keladi. Dia kata duk orang lalu, duk diwak orang tua ni macam, dia kata ajar orang tua seperti curah air atas daun keladi. Lekat juga sikit-sikit, kena tiup di angin, licin tak ada, dia kata. Tapi kalau ajar budak-budak kan naksi fil hajar, seperti ukir atas batu. Ya kan ingat insya-Allah. Sebab kita nak dapat kesempurnaan. Kerak kuku tu sahih dah. Amalan kita kerak kuku. Tapi cara mana nak kerak kuku? Jadi hak mudahnya jari kaki lah. Jari kaki tu sama dengan ketika kita selati. Kita bicara selati jari kaki ketika berwuduk. Mana mulai daripada sebelah kanan, daripada kelingking, di akhir di sebelah kiri kelingking kaki kiri. Mana pusing gitu ya. Cuma kita buat tu tak straight. Tak straight macam mana? Sekarang ni basuh kaki kanan dulu. Kaki tak basuh lagi. Kita selati, kita basuh kaki kiri 3 kali. Kita pun selati 3 kali. Sebab diriwayatkan daripada diceritakan bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berwuduk. Sayyidina Uthman ni fa khallala baina asabi'i qadamaihi salasan. Jadi Sayyidina Uthman ni menjelati antara jari kaki Sayyidina Uthman ni, Sayyidina Uthman selati 3 kali. 3 belakang. Makna selati celah-celah jari tu 3 kali belakang. Mana 3 kali. Lepas tu kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Dia kata Nabi buat sebagaimana aku melihat akan Nabi SAW melakukan sebagaimana yang aku lakukan. Maknanya ketika menyelati jari kaki, menyelatinya 3 kali. 3 kali. Ada ni. Basuh kaki 3 kali, sunat. 3 selati pun sunat 3 kali. Ni kitab kecil je ni, bukan kitab besar pun. Tapi ni hak cara belajar bab berwuduk ni. Hak buku sekolah tu dia cerita wan, ni tak tahulah. Basuh kaki wuduk pasti dia cerita itu rukun. Sunat wuduk sekolah ajar ke dah? Mesti dia ajar dah. Cuma mungkinlah reka. Selati jari kaki gitu je. Selati macam mana mungkin tak ada lah perincian dia. Mesti ada. Sunat baca bismillah, sunat basuh tangan, berkomoh-komoh, masuk air ke dalam hidung tu mungkin ada. Tapi dia tidak panjang lah cerita. Gitulah mungkin Wallahu'alam lah. Sebab itulah kita hak belajar sekolah tu, hak tu bahagian budak-budak. Kita ni bahagian orang tua. Kan kita ni jenis cermat kan.
buat apa-apa titik tening je buat. Tapi titik tening buat ni biar buat dengan ilmu. Buat dengan ilmu. Bukan buat dengan rasa selesa sendiri, bukan. Buat dengan ilmu. Kenapa kamu selati menggunakan kelingking tangan kiri? Ni hak dia ajar dalam kitab. Sebab Nabi selati dengan jari kelingking. Dan kitab sebut jari kelingking tangan kiri. Lepas tu nampak awak selati daripada belah bawah. Belah atas tak boleh ke? Sunat daripada sebelah bawah. Sebelah atas, kalau selati dari sebelah atas, boleh pahala selati. Boleh pahala menggunakan jari kelingking. Tapi tak boleh pahala selati daripada sebelah bawah. Kan jelas tu kan? Jelas. Bila kita buat dengan ilmu, jelas. Gini sunat. Kalau gini, tak ada pahala sunat. Kalau buat gini, rugilah. Sebab tak ada pahala sunat. Mana kita buat ni bukan gamuk-gamuk, bukan terpandang-terpandang. Saya terpandang lah sianu-sianu. Tidak terpandang-terpandang. Kita belajar satu-satu. Hak dia dalam kitab. Kita ajar gitu. Itu panggil belajar kitab. Bukan baca buku macam di sekolah, bukan. Belajar kitab betul benar. Dan ini pula amal ilmu yang mana beramalnya bila-bila masa. Nanti nak baca Quran, dia ambil sembahyang. Tahu dah macam mana cara nak buat. Ni tak payah ni, sebab apa? Memang amalan kita. Amalan harian. Di ilmu yang mana amalan kita, ilmu tu insya-Allah akan lekat. Amalan kita dah. Ilmu tu akan lekat. Ingat tu kita akan ingat. Sebab apa? Beramal segera. Bukan beramal segera, berulang-ulang amal. Berulang-ulang amal, insya-Allah. Tu nikmatnya boleh ilmu. Nikmatnya dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baca olehmu, Allahumma sabbit qadamayya ala siratil mustaqim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.